Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Abdul Aziz, nombor matrik 049456. Baiklah, untuk tugasan analisis surah Luqman pada kali ini, saya memilih aplikasi Smart Quran Jakim untuk terjemahan 1 dan Tafsir Humaira Resam Uthmani Bahasa Melayu pada terjemahan kedua. Terjemahan 1. Wahai anakku, lakukanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Manakala terjemahan 2 pula, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, suruhlah berbuat kebaikan, laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Baiklah, pada pendapat saya, laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan 1 lebih bagus kerana bahasanya ringkas dan tidak terlalu literal. Adapun terjemahan 2 terlalu melirik dan hujungnya agak berbelit bila saya membacanya. Contohnya kita lihat ya, pada terjemahan sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melaluinya. Apa yang dapat difahami dalam terjemahan 1, susunan ayatnya berbunyi, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Yang mana terjemahan ini lebih santai dan senang untuk difahami. Kemudian, gaya penceritaan dalam terjemahan 2 pada saya lebih kreatif dan gramatis. Bagi aspek penggunaan kata pula, terjemahan 1 cenderung menterjemah secara langsung namun tidak mencicirkan mesej penting dalam terjemahannya. Perkataan yang digunakan dalam kedua-dua terjemahan ini bagus. Cuma ada sedikit perbezaan dalam terjemahan. Saya lihat pada frasa azmil umur, terjemahan 1 menterjemahkan dengan perkara yang penting. Pada terjemahan 2 pula, ia banyak menambah perkataan dalam struktur ayat itu sendiri seperti perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Yang mana kita rasa berat dan susah untuk memahami apakah mesej yang ingin disampaikan. Seterusnya, bagi ketepatan makna pula, saya melihat terjemahan 2 perkataannya gramatis. Contohnya kita lihat pada ya bunayya, diterjemahkan dengan wahai anak kesayanganku. Saya sebagai pembaca pun merasakan panggilan yang macam ni merupakan panggilan lembut untuk memujuk, untuk melakukan sesuatu. Manakala dalam terjemahan 1 hanya dengan wahai anakku berserta tanda seru. Terjemahan ini dilihat lebih tegas dan memberi amaran untuk peka dengan arahan yang dilontarkan. Selain itu, terdapat perbezaan terjemahan pada frasa aqimis salah, aqim, iaitu lakukanlah dalam terjemahan 1, manakala dalam terjemahan 2 pula dirikanlah. Jadi pendapat saya, terjemahan 1 dan 2, pada pendapat saya, terjemahan 1 dan 2 bagus, penyampaiannya masih boleh diterima pembaca sasaran walaupun terdapat perbezaan antara kedua-duanya. Cadangan saya sebagai penilai adalah lebih bagus jika surah Luqman ayat 17 ini diterjemahkan dengan wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah mereka berbuat kebaikan serta cegahlah daripada melakukan kemungkaran
dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang penting. Seterusnya, kita lihat pada terjemahan ayat ke-18. Dan janganlah engkau memalingkan wajah daripada manusia kerana sombong dan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Terjemahan 2 pula, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. Baiklah, pada saya, kedua-dua terjemahan ini sangat bagus dan difahami golongan pembaca sasaran. Saya lihat laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan ini ialah laras bahasa himbauan. Hal ini kerana saya melihat ayat penegahan yang ditunjukkan, yang dilontarkan, dan pada masa sama menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan, iaitu memalingkan wajah daripada manusia kerana angkuh dan sombong diri. Akibatnya Allah murka terhadap manusia yang bersikap sombong dan angkuh di muka bumi. Untuk gaya cerita dalam terjemahan ayat ke-18 ini dilihat biasa, namun susunan struktur terjemahannya memberi kefahaman yang mendalam terhadap setiap pembaca sasaran. Penggunaan kata dalam terjemahan ini juga tidak ketara perbezaannya yang saya lihat pada perkataan khaddaka. Dalam terjemahan 1 diterjemahkan dengan wajah. Dalam terjemahan 2 pula diterjemahkan dengan muka, yang mana kedua-duanya membawa maksud yang sama walaupun penggunaan perkataannya saja yang berbeza. Kemudian dari segi ketetapan makna pula, saya kira terjemahan 1 dan terjemahan 2 ini berjaya memahamkan pembaca sasaran dengan hasil terjemahan yang sangat bagus. Saya boleh katakan terjemahannya sangat sesuai dengan mesej yang ingin disampaikan, selari dengan sumber asli iaitu Al-Quran. Jadi cadangan saya untuk terjemahan ini, saya mahu mengekalkan terjemahan dan tiada apa yang perlu saya perbaiki. Ianya sudah cukup ringkas dan syarat dengan makna yang ingin dilontarkan. Cuma sedikit saja pada kurungan tu, sebaiknya dibuang. Terus je, dan janganlah engkau memalingkan wajah daripada manusia kerana sombong dan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Begitu juga dengan terjemahan 2. Saya berpendapat sebaiknya terus masuk kepada ayat tanpa meletakkan kurungan. Seterusnya kita ke ayat yang ke-19. Terjemahan 1, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Terjemahan 2 pula, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Baiklah, makna penjelasan ayat ini adalah jangan menyombongkan diri dalam gaya berjalanmu. Erti kata lain, ayat ini memberi makna berjalanlah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Perhalus dan rendahkanlah suaramu, dan janganlah kamu meninggikan suara kerana perbuatan itu akan mengganggu orang yang mendengarnya. Laras bahasa yang digunakan adalah formal kerana dilihat terikat dengan teks sumber. Dalam terjemahan 1 dan terjemahan 2,
saya melihat laras bahasa yang digunakan terikat dengan teks sumber, namun ada juga unsur terjemahan sastra pada ayat. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Jika saya analisis pada ayat ini, penterjemah memberi perumpamaan dalam terjemahannya bahawa seburuk-buruk suara adalah seperti suara keldai. Hal ini disebabkan suara keldai paling jelek dan buruk, iaitu awal suaranya adalah ringkihan dan akhirnya adalah rengekan. Selain itu, pada gaya penceritaan dalam terjemahan ayat ini, saya lihat amat terikat dengan teks sumber, namun saya kira terjemahan kedua, huraian maknanya lebih panjang berbanding terjemahan satu. Baiklah, kita lihat perbezaan penggunaan kata dalam kedua-dua terjemahan ini. Untuk perkataan masyika, dalam terjemahan satu diterjemahkan menjadi dalam berjalan. Dalam berjalan. Adapun dalam terjemahan dua seperti langkahmu semasa berjalan. Selain itu juga terjemahan dua, saya kira penggunaan kata hubung juga di dalam ayat tersebut kurang sesuai. Adalah lebih bagus jika menggugurkan serta menukarkan perkataan juga kepada dan. Seterusnya, untuk perkataan dan yang berada di awal ayat terjemahan ini sebaiknya digugurkan kerana dalam terjemahan satu penggunaan dan dilihat berulang. Hal ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca semasa membaca terjemahan tersebut. Secara keseluruhannya, kedua-dua terjemahan ini menggunakan perkataan dan bahasa yang mudah difahami pembaca sasaran, sekaligus menghasilkan terjemahan yang bertepatan dengan intipati ataupun mesej yang ingin disampaikan oleh teks sumber. Cadangan saya sebagai penilai, ayat 19 ini lebih cantik terjemahannya sekiranya diterjemahkan dengan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan dan rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Saya kira cukup sekadar itu. Terima kasih. Assalamualaikum.